iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Abdullah, nombor matrik A19A0634. Okey, hari ini kami akan membentangkan mengenai isu utama iaitu harta pusaka beku. Okey, sebelum itu saya akan menerangkan maksud apa itu harta pusaka beku. Okey, harta pusaka beku adalah harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tetapi tidak diuruskan pembahagiannya dalam kalangan ahli waris dengan kaedah dan cara yang dibenarkan oleh syarak. Okey, seterusnya harta pusaka beku ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, antara faktornya adalah faktor kesedaran di mana masyarakat atau individu tersebut gagal membuat perancangan lebih awal. Okay, betapa pentingnya membuat perancangan lebih awal supaya ahli waris tidak menghadapi masalah menguruskan pembahagian harta pusaka. Okay, hal ini demikian kerana proses penyelesaian pusaka yang dibuat biasanya akan memakan masa kerana ia melibatkan proses di beberapa badan-badan yang tertentu. Okey, faktor seterusnya pula adalah mengenai faktor sosial di mana isu kelewatan pengurusan permohonan pusaka sering terjadi di kalangan masyarakat. Sikap individu tersebut sering melengah-lengahkan dan mereka mengambil mudah terhadap permohonan pembagian si mati. Terutamanya bagi masyarakat yang sering berdepan dengan stigma tanah kubur masih merah yang menunjukkan bahawa pembagian harta pusaka ini tidak perlu disegerakan. Okey, sikap yang tidak disegerakan dan melambatkan pembagian harta pusaka inilah yang menyebabkan pembagian harta pusaka ini dilewatkan. Okey, seterusnya mengenai kes statistik mengenai harta pusaka beku di Malaysia ini berlaku peningkatan. Okey, info yang saya dapati bahawa kes harta pusaka beku ini meningkat dari tahun 2005. Data yang dikemukakan pada tahun 2005 sebanyak 38 bilion harta yang tak dituntut. Pada tahun 2010, jumlah harta yang tak dituntut ini 41 bilion. Pada tahun 2015, jumlah harta pusaka yang tak dituntut ini meningkat yang sangat tinggi iaitu 66 bilion. Berlaku peningkatan sebanyak 25 bilion dari tahun 2010 sehingga 2015. Okay, pada tahun 2020 meningkat lagi sebanyak 70 bilion, berlaku peningkatan sebanyak 4 bilion. Okay, kes harta pusaka beku ini sentiasa berlaku peningkatan dari tahun 2015 sehingga kini. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Muhammad dan nombor matrik saya A19A0845. Untuk carangan penyelesaian pertama ialah kempen kesedaran. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat untuk membuat perancangan awal mengenai pengagihan harta sebelum meninggal dunia, supaya waris yang ditinggalkan tidak menghadapi masalah untuk menguruskan pembahagian harta peninggalan tersebut. Media massa seperti media elektronik dan media cetak memainkan peranan penting dengan mengiklankan mengenai perancangan harta pusaka untuk kepentingan masa depan. Pihak kerajaan dan pihak swasta juga boleh mengadakan program-program kesedaran agar jumlah harta beku di Malaysia dapat dikurangkan setiap tahun dengan adanya masyarakat yang bertanggungjawab. Ini juga dapat memanfaatkan harta beku untuk kepentingan dan pembangunan sosioekonomi serta membantu menyelesaikan masalah dan isu kemiskinan. Carangan penyelesaian yang kedua ialah memperbaharui sistem silibus pendidikan. Pembangunan pendidikan faraid sangat penting di peringkat pengajian rendah, menengah atau tinggi kerana pada masa sekarang pendidikan sekolah dan menengah hanya tertumpu pada perkara di dalam agama dan hanya sedikit menyentuh tentang ilmu faraid. Ini kerana pendedahan awal sangat penting berkaitan pengurusan harta pusaka. Apabila ilmu faraid dipelajari dan diamalkan, ianya dapat
melindungi ilmu ini daripada dilupakan dan hilang mengikut peredaran zaman yang semakin moden ini. Cadangan penyelesaian yang ketiga ialah perancangan awal pengurusan aset pusaka. Sikap tidak bersegera dan melambatkan pembahagian pusaka inilah yang menyebabkan harta pusaka tidak dituntut. Malah ada yang beranggapan bahawa perancangan awal dalam pengurusan pembahagian harta tidak perlu dilakukan semasa hidup. Tanggapan ini perlu diubah kerana ianya akan menimbulkan masalah dalam kalangan ahli waris yang boleh menyebabkan keruntuhan dalam institusi kekeluargaan. Cadangan yang keempat ialah penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk memainkan peranan mereka bagi membantu ahli waris menyelesaikan isu harta yang tidak dituntut. Cadangan yang terakhir ialah penubuhan agensi khas dan pemerkasaan agensi yang berkaitan. Penubuhan agensi khas lebih sesuai berbanding penambahan skop tugasan terhadap agensi yang sedia ada. Ini bertujuan untuk mengelakkan lambakan dan bebanan tugas yang merumitkan keadaan kepada kes-kes pusaka sedia ada. Peranan agensi baru adalah memberi fokus kepada pengurusan harta yang tidak dituntut dalam tempoh yang lama. Agensi ini perlu menjadi agensi korporat yang berorientasikan perniagaan yang patuh syariah dengan pengurusan yang lebih sistematik. Terdapat beberapa kesan positif dan negatif mengenai isu harta pusaka beku. Okay, kita teruskan dengan kesan positif. Okay, yang pertama adalah ia dapat memanfaatkan untuk waris. Jumlah harta pusaka beku sebesar 70 bilion ini, jika sekiranya ia dapat diuruskan dengan baik oleh ahli-ahli waris, ia pasti dapat membantu ekonomi negara. COVID-19 juga telah menyebabkan kesan jangka pendek kepada rakyat Malaysia yang menyebabkan ramai yang diberhentikan bekerja, peniaga kecil yang juga turut terjejas. Alangkah baiknya jika dalam pandemik COVID-19 ini, para waris mempercepatkan untuk mencairkan harta pusaka ini dan ia dapat dimanfaatkan oleh ahli-ahli waris yang berkemungkinan terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, kesan positif harta pusaka beku yang kedua adalah ia dapat membantu untuk memulihkan ekonomi. Harta yang dapat dicairkan ini akan menjadi alternatif terbaik kepada pakej rangsangan ekonomi pasca COVID-19. Bayangkan, sekiranya harta pusaka ini dimanfaatkan, sudah tentu ekonomi negara dapat dirancangkan dan perniagaan IKS akan dapat dirancangkan dalam tempoh yang singkat. Seterusnya adalah mengenai kesan negatif. Okey. Kesan negatif harta pusaka beku ini pula akan menyebabkan tanah itu terbiar ataupun harta tidak terurus. Okay, sekiranya ibu bapa ada meninggalkan tanah tapak rumah ataupun harta tak alih dan tidak diusahakan, akan menyebabkan tanah itu terbiar. Lebih-lebih lagi, waris-waris pula tidak memaklumkan mengenai harta pusaka si mati. Kesannya, ia akan merugikan waris-waris kerana tidak memanfaatkan harta peninggalan orang tua mereka. Okey, yang kesan negatif yang terakhir adalah ia dapat memutuskan persaudaraan ataupun kekeluargaan. Oleh kerana lewatnya sesuatu pusaka itu diuruskan, ia akan menimbulkan perbalahan di kalangan keluarga atau ahli waris. Lebih buruk lagi, ia akan menyemai sikap permusuhan yang asalnya masing-masing ada pertalian darah, rosak sekelip mata disebabkan oleh sikap tamak sesetengah ahli waris. Tiada aktiviti ziarah menziarahi, apatah lagi menghadiri majlis kenduri perkahwinan dan sebagainya. Akibatnya, ia akan merosakkan struktur keturunan si mati yang telah lama terbina. Secara kesimpulannya, Islam telah menegaskan tentang keperluan untuk kita merancang dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Perancangan pembahagian harta pusaka dengan betul penting bagi mengelakkan masalah perbalahan dan pertelingkahan dalam kalangan saudara mara terhadap harta yang tidak dituntut itu. Ini dapat mengelakkan daripada tersilap mengambil hak orang lain
yang disangka hak kita serta mengelakkan kita daripada memakan harta yang batil. Isu harta yang tidak dituntut perlu diberi perhatian yang lebih serius walaupun telah banyak cadangan penyelesaian yang dibincangkan untuk menanganinya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.